Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Cik. Okey, hari ni kita jumpa lagi. Dah 2 hari kelas kita bertemu, iaitu kelas teori dengan amali, betul? Betul. Masih orang yang sama betul dalam kelas saya? Ke ada orang baru ataupun sebaliknya? Ada orang baru. Ada orang baru, okey, tak apa. So kehadiran kita semua hari ni 7/7 ataupun 8/8 ataupun sebaliknya? Ada yang tak hadir. Ada yang tak hadir Boleh saya tahu siapa yang hadir? Saya tak nak sebut nama, saya nak kamu perkenalkan nama pendek kamu sahaja. Boleh ke? Okey. Okey, kita mula Boleh. Nama saya Muhammad Daniel Zakwan. Mana ni Zakwan, okey. Seterusnya? Nama saya Mio Syahmi. Orang panggil saya Syah. Okey, baik. Seterusnya? Alia Izzati. Alia. Okey, seterusnya? Okey, seterusnya siapa lagi? Okey. Kita teruskan kepada kelas kita. So saya assume semua hadir lah. Boleh? Okey, hari ni semua dah makan ke? Ke semua baru bangun tidur ataupun sebaliknya? Makan lagi, Cik. Apa dengar, Cik? Belum makan lagi. Belum makan lagi? Kenapa tak makan lagi? Baru bangun lambat dah ni. Betul? Tak ajak. Tak ajak. Okey, sebelum mulakan kelas, saya nak pastikan semua dalam keadaan yang baik. Semua bangun tidur kan? Semua dah bangun, dah mandi, dah breakfast. So boleh fokus dalam kelas, betul? Betul. Nanti dalam masa tertentu, saya akan suruh buka kamera. Saya nak make sure semua ada dalam kelas saya. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih bagi kerjasama. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, saya nak minta salah seorang pada kita punya group baca doa, boleh? Boleh. Boleh. Saya nak offer diri boleh? Boleh, tak ada masalah. Teruskan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi syarri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Terima kasih kepada Mio Syahmi kerana baca doa. Okey. Cik boleh panggil saya Syah. Oh, panggil Syah. Oh, maafkan saya. Kita boleh panggil Syah. Okey. Seterusnya, hari ini kita akan belajar CA05. CA05 berkenaan dengan tajuk kemahiran pentadbiran. Adakah kamu semua familiar dengan kemahiran pentadbiran? Belum lagi, Cik. Belum Yang lain? Yang lain mana? Masih tidur ke? Lain mungkin malu, Cik. Malu. Okey, tak apa. Oh, Syah ni tak malu lah untuk berkongsi pengalaman sebagainya. Saya hilang rasa malu. Okey, tak apa. Okey. Hari ni kita akan belajar kemahiran pentadbiran. Semua nampak tak slide saya? Nampak tak? Nampak. CA05 kemahiran pentadbiran. Okey. Hari ni kita akan belajar CA05 kemahiran pentadbiran. Sekejap Akhir pembelajaran kita hari ni pukul 11 macam tu, kamu akan dapat terangkan kepada saya definisi aset dan langkah melaksanakan strategi. So 3 benda ni kamu akan dapat di akhir pengajian pembelajaran kita pada hari ni lah. Saya akan tanya soalan di hujung kelas kita. Siapa dapat jawab, maksudnya dia begitu fokus lah dalam kelas saya. Boleh. Nanti kita ada diberikan KP, kertas penerangan dan kertas tugasan. Okey. Kita akan terangkan definisi aset. Definisi aset ada 3. Kita terangkan definisi aset satu lah. Aset sesuatu yang dimiliki atau dikawal oleh perniagaan untuk mendapat manfaat daripada penggunanya. Dari masa situ kamu faham tak apa maksudnya? Faham tak? Boleh ke? Faham ke tak? Okey. Aset ni sesuatu perkara yang kita kena ambil berat. Dia macam aset kamu, contoh sekarang ni kamu bekerja. Aset kamu adalah kereta, motor. Bila kamu dah berkahwin,
dah berkahwin nanti ada rumah dan sebagainya. Itu adalah salah satu aset yang kamu ada. Sekarang kamu kata kamu belajar. Maybe kamu tak mampu nak beli kereta, motor dan sebagainya, betul? Tapi aset benda-benda lain pun, aset handphone. Handphone pun boleh jadi aset sebenarnya. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey, terusnya kita Kalau pergi kasut ni cik, kasut aset. Kasut dia tak kira aset. Tu barang guna habis. Maksudnya bila rosak kita buang betul. Kita tak simpan. Okey, boleh Faham. Okey. Kalau saya laju ataupun sebaliknya bagi tahu saya. Baik. Kalau tak faham ataupun sebaliknya bagi tahu saja, okey? Okey. Baik, Terusnya kita pergi kepada aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dibeli untuk kegunaan jangka masa panjang dan tidak dijangka ubah kepada tunai dalam masa singkat. Seperti tanah, bangunan dan peralatan. Macam saya cakap tadi lah, bila kamu semua dah kahwin, rumah pun jadi aset. Dan harga untuk rumah sentiasa meningkat mengikut tahun. Betul? Ada ke kamu beli rumah, tiap-tiap tahun dia akan berturun? Bayaran bulanan kamu tu berkurang. Ada ke? Tak ada kan? Tak ada. Ada kan? Betul kan? So aset tetap ni benda tu kukuh. Macam bangunan. Dia nak kata kukuh tu dia dalam masa yang lama lah. Kadang-kadang kalau jadi berlakunya bencana alam memang jadi singkat lah selalunya. Faham ke? Faham Okay. Seterusnya kita pergi kepada aset semasa. Aset semasa tu aset sama ada tunai ataupun sumber yang dijangka diubah kepada tunai dalam masa 1 tahun. Faham tak maksudnya macam mana? Tadi tetap, dia tak berubah. Dia berubah meningkat naik. Manakala kalau sesemasa pula, aset tu bila kamu contoh kamu pakai motor dalam masa setahun, kamu rasa jemu lah, tak naklah pakai, contoh kamu pakai motor LC, tiba-tiba kamu nak tukar LC tu kepada One Prime. Maksudnya benda tu boleh tukar cash dan kamu boleh tukar milik barang. Faham tak? Itu macam menggunakan, nak kata sistem barter tak juga. Kita guna barang yang kamu dapat barang, dapat duit antara dua tu. Faham ke? Faham. Yang lain faham ke? Semua okey? Faham. Okey, kalau saya laju bagi tahu. Okey. Sebenarnya kita pergi kepada aset kerja. Aset kerja ni adalah pekerja atau kaki tangan merupakan aset paling berharga kepada organisasi. Sumber manusia ni ini adalah sesuatu komponen yang penting kerana menjadi pelaksana utama aktiviti pengurusan dan operasi dalam organisasi tersebut. Ada siapa-siapa faham tak? Ada siapa nak terangkan kepada saya balik tak? Berdasarkan apa yang di hadapan? Faham tak? Pekerja tu aset lah kan? Ya, betul. Macam semalam saya ada ajar dalam berkenaan dengan minit mesyuarat, betul? Minit mesyuarat tu disediakan oleh setiausaha. Dalam setiausaha, dalam organisasi ada setiausaha, betul? Okey, dalam organisasi kalau tak ada setiausaha, tak ada pekerja, berlangsung tak organisasi tersebut? Tak. Tak, sebab dia tak ada orang bawah-bawah dia. Maksudnya dalam kita nak buat organisasi ni, macam semalam saya ada cakap, kena ada pengurus, pembantu, kewangan dan sebagainya. Betul? Tak ada pekerja, tak ada siapa-siapa pun, memang tak jalan. Sebab sekarang ni kita di dalam dunia yang di mana kita perlukan hitam putih, black and white lah. Boleh ke? Boleh. Boleh, okay. So, setiap company ataupun macam sekarang ni kita berada di SIAS, betul? Kalau berada di SIAS maksudnya orang bawah-bawah dalam SIAS ni macam pengarah, student dan pengajar jadi orang yang sangat penting. Dia yang memainkan peranan untuk menaikkan nama SIAS sebenarnya. Boleh ke? Faham tak maksud dia macam? Faham Okay, boleh Okay. Seterusnya kita masuk kepada jenis-jenis aset. Okay. Jenis aset semasa ni adalah tunai, cash lah. Duit. Faham Okay. Aset semasa untuk penghutang pula membawa kepada kemasukan aliran. Maksudnya mana? Duit tu keluar masuk lah. Contoh A pinjam kepada B, duit tu keluar masuk. Faham tak? Maksudnya beraliran lah, dia tak berhenti secara tiba-tiba. Dia A pinjam kepada B, B pinjam kepada C. Macam tu. Faham ke? Faham Okay, untuk aset semasa pula, inventory. Inventory ni kalau untuk secara rafinya korang nak faham adalah barang-barang lah.
macam peralatan tulis dekat office ke, dekat sekolah ke, meja, kerusi, alat tulis. Printer. Betul. Maksudnya benda tu bila rosak kita jual, kita dapat duit betul. Kalau kat kedai besi ataupun sebagainya. Betul kan? Betul. Okay. Untuk aset tetap pula, kenderaan untuk kegunaan harian dan pengangkutan produk syarikat. Kamu perasan tak, bila kamu pergi sekolah, tempat kamu belajar, bekerja, mesti ada kenderaan syarikat lah. Maksudnya syarikat ada sediakan satu kereta, contoh kereta tersebut kalau pengurus nak pergi ke luar kawasan, dia Pakai boleh. kereta tu. Betul, macam tu. Faham Itu secara yang kamu nak nampak lah bagi kamu tahu kan. Okey, seterusnya kepada aset tetap. Aset tetap macam saya cakap tadi, bangunan pejabat, di mana bangunan pejabat sekolah, kerja, sebagainya lah. Di mana kamu dalam bangunan tu kamu melaksanakan sesuatu pekerjaan, iaitu kamu buka syarikat Anugerah Murni Resources. Okey, dalam bangunan tu syarikat Anugerah Murni. Di bawah syarikat Anugerah Murni tu ada pengurus, pembantu kewangan dan sebagainya lah. Boleh ke? Dan pekerja bawahan dia. Boleh Aset tetap bagi mesin. Aset tetap bagi mesin ni adalah digunakan untuk pengeluaran barang-barang untuk dijual kepada pelanggan. Maksudnya kita bagi nampak lah, yang kita selalu nampak dekat kilang lah. Kilang kan ada mesin-mesin mahal, harga berpuluh-puluh ribu kan. Di situ kita beli berpuluh ribu satu mesin, tapi kita boleh dapat lebih pada berpuluh ribu mesin tu, harga mesin tu. Saya bagi contoh, sebelum ni saya bekerja, saya buat latihan industri dekat syarikat Toyota Sdn Bhd, iaitu di mana syarikat tersebut mengeluarkan tayar kenderaan. Di mana mesin dia dah berharga berpuluh-puluh ribu. Bila dia keluarkan tayar tersebut, dia jual kepada luar-luar negara, syarikat-syarikat yang nak beli, dia dapat balik pulangan tersebut. Faham tak? Faham Di situ dia orang akan dapat berbalik pada pulangan kita lah. Boleh So far ada siapa-siapa tak faham tak bahagian jenis-jenis aset ni? Faham Semua faham Boleh Okey. Seterusnya kita pergi kepada langkah melaksanakan strategi. Okey. Dalam langkah melaksanakan strategi ni, dia ada banyak sebenarnya. Dia ada 6 langkah. 6 langkah untuk melaksanakan strategi ke dalam budaya dan operasi penuh sesebuah organisasi lah. Selalunya kalau benda-benda aset ni, kalau kemahiran pentadbiran ni banyak kepada ni lah dalam organisasi. Okey. Bahagian sumber manusia perlu laksanakan semua langkah-langkah tersebut sebagaimana yang telah digariskan. Okey, langkah 1 adalah mewujudkan visi organisasi. Macam kat sini kamu tengok kan, saya ada tulis mewujudkan visi. Di sini, huraian dia adalah penempatan strategi bermula dengan fokus terhadap pelanggan. Visi yang sama menjelaskan faedah yang boleh jangka oleh pelanggan, pekerja, pemegang saham atau masyarakat daripada sesebuah organisasi. Jika ada persetujuan mengenai hala tuju keseluruhan, cara-cara untuk mencapai boleh fleksibel. Bahagian sumber manusia perlu mengambil bahagian dengan menyediakan maklumat mengenai kebolehan organisasi menyampaikan visi. Okey, contoh sebuah organisasi tu dia nak buka company lah, dia kena ada visi dan misi. Kenapa dia bangunkan organisasi tersebut? Kalau tak ada organisasi tersebut, tak boleh. Maksudnya dia tak ada ahli tuju lah untuk bangunkan organisasi tersebut. Faham tak? So dia perlukan perancangan masa panjang, semua tu lah. Betul, untuk bertahankan dia punya organisasi. Kalau tak ada ahli tuju, macam kita lah, kita nak hidup, mesti kita kena ada tujuan hidup kita kan. Kalau tak ada, memang kita tak akan jumpa apa yang kita nak sebenarnya. Baik, faham? Okey, seterusnya persetujuan terhadap misi. Macam saya cakap tadi lah, kita kena ada visi, kita ada kena misi. Okey, berkenaan dengan persetujuan terhadap misi, kekeliruan sering berlaku terhadap misi. Penyataan misi menerangkan jenis kerja yang dilaksanakan dan tujuan organisasi ditubuhkan. Macam tadi saya cakap lah, sebelum nak buat ditubuhkan organisasi, kena ada visi-misi. Bahagian sumber manusia boleh memainkan peranan utama dalam menentukan sama ada budaya organisasi berkenaan menyokong visi tersebut ataupun tidak.
Maksudnya di sini, HR tu sangat penting lah dalam sebuah organisasi. Kira kita ada jabatan sumber manusia, jabatan kewangan, jabatan pemasaran, betul? HR ni memainkan peranan yang penting. Okay? Disebabkan kerana kamu perlu menyediakan pekerja, menyediakan latihan, menyediakan apa yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Faham tak? Boleh ke? Kiranya HR ni dia function dia untuk menjaga kebajikan pekerja semua lah kan? Betul. Dia tak kata nak jaga kebajikan saja, dia merangkumi menjaga satu organisasi lah sebenarnya. Satu organisasi. Daripada bos sampailah ke bawah. Boleh Boleh? Okey. Seterusnya kita pergi kepada membangunkan strategi utama, iaitu langkah ketiga ni lah. Okey, untuk langkah ketiga ni yang membangunkan strategi utama ni, langkah pertama dalam menukarkan visi kepada rancangan yang boleh dicapai ialah pembangunan 4 atau 5 strategi yang menyumbang kepada keseluruhan visi bagi mendapatkan, mengesahkan dan menilai data dalam 5 bidang, iaitu kesetiaan dan kepuasan pelanggan, kos kualiti yang rendah, budaya syarikat dan kepuasan kaki tangan. Proses kerja-kerja dalaman termasuk pembekal dan penggunaan aras budaya saing, bahagian sumber manusia bertanggungjawab ke atas strategi-strategi pekerja untuk membolehkan visi dicapai dengan memastikan budaya penerapan tersedia. Maksudnya dekat sini, HR akan membuat satu strategi untuk membangunkan dia punya syarikat. Maksudnya pengurus mengarahkan HR. Dalam HR tu kan ada banyak-banyak bahagian payroll dan sebagainya lah kan. Dekat situ baru diorang akan sediakanlah apa yang diorang nak bangunkan syarikat diorang. Maksudnya kita nak syarikat kita ni mencapai dapat melancong ke luar negara setiap tahun, dan so kita kena ikut KPI yang telah ditentukan. Dan kita pun kena cari nak melancong ke luar negara, mestilah kita perlukan duit. So kita kena perlukan aktiviti yang melibatkan kita dapat balik ulangan kita dan sebagainya lah. Faham tak? Faham tak? Faham? Faham. Okay. Tak faham? Faham Okay. Faham. Seterusnya kita pergi ke langkah keempat, iaitu membangunkan matlamat strategi. Maksudnya tadi kita bangunkan strategi, ni matlamat strategi tersebut. Beza kamu kena faham benda antara dua tu. Tak sama sebenarnya. Boleh ke? Boleh? Boleh. Okey. Membangunkan matlamat strategi ni khusus lah. Benda tu sangat detail. Maksudnya strategi tu atas, matlamat tu di bawah dia, dalam dia. Macam kamu buat karangan lah. Poin satu. Uraian dia tu sebenarnya. Boleh Okey, boleh diukur dan dalam masa yang ditetapkan biasanya 1 hingga 2 tahun lah. 7 kawasan mesti diteliti. Prestasi produk, prestasi daya saing, peningkatan kualiti, kos terhadap kualiti yang rendah, prestasi proses kerja, kepuasan dan kesihatan pelanggan dan pengekalan kaki tangan. Bahagian sumber manusia bertanggungjawab untuk menentukan pendidikan, matlamat prestasi dan pengekalan kaki tangan untuk membolehkan strategi lain disempurnakan. Faham tak setakat ni? Faham tak? Faham Okey. Benda ni macam berbalik macam tadi lah. Dia banyak dia berkait-kait sebenarnya. Daripada langkah 1 sampai ke akhir ni, dia berkait sebenarnya. Dia tak boleh lari-lari. Faham Tadi macam saya cakap, dia bangunkan strategi. Sekarang ni matlamat strategi. Okey. Seterusnya kita pergi ke langkah 5. Mewujudkan nilai-nilai. Okey, mewujudkan nilai ni adalah, nilai-nilai adalah pegangan dan kepercayaan sesebuah organisasi. Disokong oleh tindakan dan perbuatan pihak pengurusan. Latihan dan komunikasi mengenai nilai-nilai murni untuk semua kaki tangan adalah satu keperluan asas. Ini adalah salah satu misi bahagian sumber manusia yang paling kritikal dalam membangunkan strategi. Bahagian sumber manusia boleh membuat penilaian ke atas nilai-nilai dan menyelaraskan pekerja ke dalam satu sistem nilai. Sistem nilai ni nak dikatakan seperti nilai kerjasama lah. Kita bagi benda ni random. Maksudnya dia tak melibatkan di tempat kerja, di tempat belajar pun dia kena juga. Okay, kita nak buat satu perkara, kita mesti kena kerjasama, betul?
Kalau tak ada kerjasama, tak berjalan benda tu. Kalau kita masing-masing nak menyuarakan apa yang kita rasa pun tak boleh juga. Masing-masing nak betul je pun tak boleh juga. So kita kena dengar pendapat orang lain, baru kita dapat satu buah fikiran yang sama. A kata okey, B kata tak okey, C kata okey. So kita kena sama-sama bincang lah bagi dapat yang betul-betul punya wujudkan nilai tu. Okay, kita kena dapatkan apa? Kesepakatan. Betul. Sepakat. Dia tak boleh contoh kamu buka organisasi, kamu nak buka kedai tayar, orang lain nak buka kedai makan. Macam mana? Dia tak sama. Dia tak boleh sebenarnya. Dia boleh kalau kita berani ambil risiko sesuatu benda tu. Dan kita kena terima baik buruk dia lah. Macam tu. Boleh Boleh. Okay. Terus kita pergi ke langkah 6. Langkah 6 ni adalah mengkomunikasi dasar syarikat. Okey, mengkomunikasi dasar syarikat ni adalah pengistirahat dasar sebagai panduan kepada tindakan pengurusan. Adalah perlu semasa perubahan dan hasil daripada pertimbangan menyeluruh oleh pengurusan dengan kelulusan pada peringkat tertinggi. Maksudnya dekat sini kita bincang, macam tadi saya cakap, dia berbincang antara satu sama lain. Faham tak? Maksudnya kita bercerita lah hasil dia macam mana, keputusan dia macam mana. Boleh ke? Boleh. Kalau saya laju bagi tahu, kalau saya dah lebih masa yang telah ditetapkan pun bagi tahu juga. Kadang-kadang kita mengajar, kita tak sedar sebenarnya apa yang kita nak berkongsi ilmu kan, macam tu. Okey. Saya sambung balik. Terdapat satu lonjakan dalam penerbitan dasar-dasar yang berdasarkan kualiti dan fokus pelanggan. Komunikasi dengan kaki tangan adalah satu komponen bahagian sumber manusia. Bahagian sumber manusia perlu mencari jalan secara pantas dalam menapis maklumat daripada pekerja dan menyediakan pihak pengurusan dengan gambaran perasaan dan idea mereka. Maksudnya HR ni memang selalunya dalam organisasi ni setiap ni boleh dikirakan di bawah HR jugalah. HR ni dia kena kumpulkan semua pekerja-pekerja dalam satu mesyuarat atau bermakna sebagainya. Perlu inilah mendapatkan maklumat antara satu sama lain. Boleh ke? Faham ke? Faham. Okey. Seterusnya kita pergi ke langkah ke-7 iaitu kepimpinan pihak pengurusan atasan. Dekat situ satu langkah asas dalam mewujudkan mana-mana pelan strategi adalah penyertaan pengurusan kanan yang bertindak sebagai badan eksekutif. Badan ini bertanggungjawab untuk melaksanakan rancangan strategi kerja dan memantau petunjuk prestasi utama. Eksekutif sumber manusia dan yang berkaitan seharusnya tidak hanya mendapatkan pekerja untuk bersedia. Mereka patut hadir mesyuarat strategi yang penting untuk memastikan keseimbangan antara projek-projek teknologi dan projek-projek kebudayaan. So boleh maksudnya pihak kita akan buat macam kursus kepimpinan lah lebih kurang. Tapi kepimpinan kan lebih kurang kepada untuk pelajar, betul? Sekarang ni untuk pihak pengurusan atasan. Atasan ni orang-orang atas lah. Maksudnya hantar pergi seminar, kursus untuk membangunkan sebuah yang organisasi yang berjaya lah. Berkongsi ilmu, mendapat maklumat, ilmu dan sebagainya. Boleh ke? Boleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah 8 iaitu penerapan matlamat. Penerapan matlamat ni adalah jangka panjang dan jangka pendek adalah pertukaran kepada rancangan operasi dan projek. Maksudnya dari sini kita membahagi matlamat dan menagihkan matlamat kecil dengan memberi perhatian teliti terhadap butiran peserta, jadual dan pencapaian. Projek boleh berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk metodologi kualiti yang dipanggil 6 sigma untuk mengurangkan kos, bahan buangan atau pembangunan prestasi proses dan produk. Sumber manusia juga harus menyediakan proses dan kaki tangan mereka sendiri untuk memenuhi strategi dan matlamat baru. So bila kita dah hasilkan strategi, okey, dalam strategi tu ada matlamat, betul? Dalam matlamat tu kita kena terapkan kepada semua pekerja-pekerja kita.
Boleh Faham Boleh? Ha? Okay. Seterusnya langkah yang terakhir. Terakhir ni adalah semakan kemajuan. Semakan kemajuan ni adalah satu semakan rasmi akan meningkatkan keberangkalian bagi organisasi untuk mencapai matlamat. Organisasi harus melihat jurang antara pengukuran keadaan semasa dan keadaan sasaran. Alat asas yang penting bagi pihak pengurusan adalah audit atau menyemakkan bebas ke atas prestasi. Pihak pengurusan mesti mengesahkan bahawa sistem yang digunakan tersedia beroperasi dengan betul dan keputusan yang diinginkan dicapai. Sumber manusia juga perlu membuat tindakan susulan setiap tahun untuk meningkatkan keberkesanan rancangan. Okay, ini langkah yang paling terakhir lah orang kata semakan kemajuan. Ada yang faham pasal semakan kemajuan ni? Mungkin dia tengok prestasi kot. Betul. Dia tengok prestasi seorang pekerja tu lah. Di mana kita dah buat target, okey awal tahun kita nak buat pekerja kita dapat sekian. Akhir tahun mesti dia dapat benda tu. Sebab kita dah sediakan program, seminar, kursus, kita hantar mereka pergi ke sana. Nak capai KPI lah. Untuk mencapai KPI yang ditetapkan. Contoh macam kita bagi yang saya perasan yang berdasarkan orang yang cerita pengalaman saya sebelum ni, kalau kerajaan dia setiap tahun ada KPI. Kalau dia salah satu KPI tu untuk kenaikan gaji lah, kenaikan pangkat dan sebagainya. Boleh ke semua faham ke? Faham ke semua? Faham. Faham Okey. Okey. Takat itu sahaja kelas hari ini. Ada apa-apa persoalan yang hendak ditanya tak? Takat ni faham. Semua faham kan? Sebab benda ni tak susah pun kalau kamu ingat langkah. Huraian dia pun kamu boleh fikir, kamu boleh create sebenarnya. Okey, boleh Boleh. Okey. Kita teruskan kepada bahagian sekarang ni saya akan masukkan KP dalam dalam grup kita, grup GC lah. Masing-masing boleh baca dalam masa 5 minit. Ya, 5 minit. Kalau dah habis baca kita bagi tahu sebab saya akan saya akan tanya beberapa soalan. Soalan dia senang-senang je, semua boleh jawab. Saya akan tanya semua. Boleh ke? Boleh. Okey, dalam masa lagi 5 minit saya akan tanya balik lah. Semua dapatkan KP yang saya bagi dalam grup? Dapat. Okey. Saya sebut nama, bagi jawapan kepada saya, boleh? Ataupun ada yang volunteer nak cakap? Nak jawab soalan saya? Cik bagi lebih pada volunteer. Volunteer? Okey, boleh. Okey. Saya mula tanya soalan sekarang boleh? 2 soalan je, senang-senang je soalan saya. Boleh. Okey. Katakan definisi aset. Siapa nak jawab? Saya. Okey, boleh. Teruskan siapa tu? Siti Khadijah. Sesuatu yang dimiliki atau dikawal oleh perniagaan untuk mendapatkan manfaat daripada penggunaannya. Betul. Tepuk tangan. Okey, tanya kepada Siti Khadijah kerana jawab betul. Okey. Sekarang ni saya akan tanya, nyatakan 5 jenis aset. 5 jenis-jenis aset. Jadi ada 5 jawapan betul. So saya nak 5 orang jawab. 5 orang jawab. 1 jawapan untuk 1 seorang. Saya jawab dulu cik. Okey, tak ada masalah. Jawapan nombor 1 ialah mesin. Okay. Dia sebagai aset apa? Sebagai aset tetap. Betul cik? Betul. Seterusnya? Lagi 4. Siapa nak jawab lagi 4? Kita nak semua jawab. Jap. Salah pula. Boleh, tak ada masalah. Tadi dia dah nyatakan aset tetap. Ada lagi 2 aset tetap dan 2 aset semasa. Dania tak nak cuba jawab? Alia tak nak cuba jawab? Ash?
Mana yang lain? Baru satu jawapan, diperlukan 5 jawapan. Apa soalan tadi, Cik? Nyatakan 5 jenis-jenis aset. Okey Cik, saya nak jawab Cik. Contoh 5 jenis aset ialah mesin sebagai aset tetap, bangunan pejabat aset tetap, kenderaan ialah aset tetap, inventory ialah aset semasa dan penghutang adalah aset semasa. Okey, betul. Kita tepuk tangan yang menjawabnya. Okey. Saya anggap semua dah faham lah apa yang saya bercakap tadi. Selama setengah jam ni kita kelas. So, saya anggap semua lulus lah untuk CA05 kemahiran pentadbiran. Semua tahu. Boleh semua? Boleh. Okey. Boleh. Sekarang ni kamu kena bersedialah sebab saya akan bagi kertas tugasan. Di mana kertas tugasan ni kena hantar dekat meja saya pada hari Rabu. Okey. Boleh ke semua? Okey. Masing-masing boleh tengok dalam grup, saya dah hantar. So, boleh semua dah dapat Dah dapat semua? Dah. Dah masuk. Okey. Dah jadi macam dah habis dapat semua. Okey. Kamu dapat tak apa yang saya cuba sampaikan macam tadi? Mula-mula kan saya akan beritahu kan, tujuan pembelajaran hari ni kamu akan dapat 3 benda ni. Iaitu definisi aset, jenis-jenis aset dan langkah melaksanakan strategi. Semua dapat ya? Dapat. So, nanti bila pergi keluar, bekerja, belajar ataupun sebagainya, kamu boleh mempraktikkan apa benda yang saya cakap ni. Boleh Boleh. Boleh Okey. Saya akan dismisskan kelas ni. Next kelas kita akan belajar berkenaan rundingan, penerimaan dan serahan produk ataupun servis. So, itu adalah tajuk kita yang seterusnya lah. Okey, Dan baik. saya nak minta kamu semua ready, baca KP, baca yang mana patut. Nanti saya akan tanya, masuk-masuk kelas saya terus akan tanya. Boleh Okey. Kalau macam tu, kalau tak ada apa-apa soalan, ada apa-apa soalan ke nak tanya? Tak ada. Tak ada Kalau tak ada, saya akhiri kelas dengan ucap terima kasih kerana bagi kerjasama. Maaf mengganggu waktu pagi. Saya tahu sekarang ni kita tengah cuti. Saya terpaksa kita buat kelas pada hari cuti. Okey, boleh? Boleh. Okey. Saya akhiri kelas dengan wal aslah. Okey, saya sekian, terima kasih kerana bagi kerjasama. Terima kasih, Cik. Terima kasih Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih Cik. Cik.